Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so sebelum ni aku dah siap dah video yang seterusnya. Tapi video tu tiba-tiba dia crash. Aku tak boleh nak edit semua, so aku terpaksa buat balik semula. Tapi yang lain okey dah, semua yang dekat sini ada problem. Tapi tak apa, so kita mulakan terus dengan Fibonacci retracement. So ingat lagi masa awal-awal aku bagi tahu. So kita perlukan panggil apa ni? Yang lain-lain ni lah yang aku bagi tahu sebelum ni. Okay. So ada function dia kenapa aku suruh letak indicator. Okay, memang function gila. Sebab apa? First sekali kalau korang nampak kita boleh panggil setiap penurunan satu penurunan macam ni, naik macam ni, so kita panggil dia macam wave lah tapi bukan nak masuk dalam chapter wave Elliott theory kita just nak bagi tahu ini macam wave lah, wave concept. Okay, so let's say kita pergi dekat kita tengok dekat sini mana-mana lah kita pergi dekat mana-mana pun tak kisah sebenarnya. Okay, let's say kita mulakan dengan dekat tak apalah current market structure lah. Okay, korang perasan tak daripada atas sini, okay, daripada atas sini dia start turun buat penurunan, dekat mana dia punya entry. So kalau kata market tu turun, kita nak sambung sell memang dah jauh lah. Kalau kita sell kat bawah ni, stop loss kat atas ni jauh, so dekat mana kita nak entry. Right, so itulah gunanya kalau kita ada ilmu dengan menggunakan Fibonacci retracement ni. Okay, so Fibonacci retracement ni kita akan tarik contoh kalau kita nak sell, so kita akan tarik daripada bawah ke atas. Okay, so kalau kita nak buy, kita kena tarik daripada atas ke bawah. Okay, so dalam konsep sekarang ni aku nak sell, so aku nak cari peluang sell ni dekat mana, sebab market turun. Okay, masa dia naik ke atas, kita akan cari peluang sell. Kat mana nak cari peluang sell tu? Alright, so kita boleh guna, aku biasa guna H4 ataupun H1. Daily pun boleh, tak ada masalah. Okay, H1, H4 dengan daily, korang boleh decide mana-mana, tak kisah pun. Nanti korang buat backtest sekali sebelum masuk, sebelum aku, lepas aku bagi ilmu ni, korang kena buat backtest. Jangan terus masuk je walaupun memang sharp entry ni, tapi korang jangan tak buat backtest. Biasakan diri buat backtest. Kalau tak jadi kenapa apa semua. Dia setup ni boleh dikatakan 90% jadilah. Tak adalah 100% jadi, tapi adalah yang kena stop loss apa semua. Tapi kejap lagi aku beritahu macam mana nak entry. Alright, so dalam peluang sekarang ni kita nak cari peluang sell. So cara tarik Fibonacci adalah kita tarik daripada sini, bawah sekali daripada shadow ni sampailah dekat atas ni. So dekat sini, kita mark dekat sini. Bukan dekat sini dekat sini. So kita tarik terus daripada orang panggil higher high ke lower low macam tu. Alright, so kita tarik macam tu. So kita punya entry adalah dekat area sini sahaja. Daripada full margin, okay, full margin punya Fibonacci Fibo level adalah dekat right. So full margin punya Fibo level tadi dekat mana? Full margin. So 0.236. And last entry kita dekat area legendary shadow. So 0.014. Ini korang kena setting indikator ni. Indikator zigzag ni. So katalah belah sini, okay, kita buat contoh macam ni katalah belah tepi ni tak ada kan. So market buat kenaikan. So dekat mana kita nak sell? So, masa dia buat kenaikan, katalah korang ni memang kaki supply demand dan katalah sini ada base. Korang cuba tengok kat sini base ni, dia tembus tak? Okay, tembus tak? So kita tak boleh maki. Kalau orang kaki base dia takkan maki macam ni, dia akan maki macam ni. Okay, so korang, so macam ni korang tengok lah nampak base walaupun dia drop, buat base drop, still kena tembus juga. Alright, so korang bayangkan tepi ni tak ada, apa-apa, ataupun market tengah on the way. So dekat area di sini korang dah boleh decide untuk tarik Fibonacci daripada bawah ke atas, and then kita akan entry kat sini. Ni buang dulu. So dekat dalam area E ni sahaja.
Okay, ini adalah tempat paling wajib untuk kita entry. Tempat paling wajib untuk kita entry. Okay. So, korang layer lah seberapa banyak pun. Contoh korang letak sini. Kalau account korang besar, bolehlah layer banyak. Okay. Kalau account kecil, tak perlu layer. Letak satu cukup dah. Satu lot, dua lot. Cukup. Okay. So, bukan satu lot, dua lot lah. Satu sen, dua sen. Contoh $1. Letaklah satu sen, dua sen. Okay. So, ini adalah kawasan layer. Dan kawasan layer yang terakhir, korang perasan kan? Kita tarik daripada bawah sini sampai ke atas ni kan? So, kita akan marking satu lagi tempat, iaitu kat sini. Dekat shadow saja. Let's say body close kat sini, shadow panjang kat sini, so kita akan tarik shadow macam tu. So, dalam situasi sekarang, shadow dekat sini saja. So, ini adalah tempat kita nak entry. Okay? So, teknik stop loss, snippet iman, tangkap shadow, full margin, semua ni dalam Fibonacci retracement. Okay? So, aku bagi contoh kenapa semua tu ada dalam Fibonacci retracement. So, kita go through satu-satu. So, ini adalah basic yang korang kena tahu. Install zigzag dalam komputer. So, dalam input tak adalah. So, that's why lah kalau aku guna teknik zigzag ni, biasanya aku akan guna komputer lah. Okay? So, dah settle semua ni. Kat sini kita punya entry, stop loss kita atas ni 10 pip sahaja. Letaklah 10 pip atas ni, betul-betul atas ni 10 pip. Korang tak boleh letak betul-betul kat sini ya. Sharp sangat tak boleh. Agak-agak lah, agak-agak. Sebab kalau letak atas ni memang biasa, price akan, kebiasaannya lah, price akan cuba cucuk dekat sini. So, dia akan terlebih sikit. So, letaklah dalam 10. Kalau macam gold, letaklah dalam 20 pip ke 20 ke 30 pip atas dia. Okay. So, bila kita dah entry kat sini, let's say dia terus terjun. Contoh dalam situasi sekarang, dia masuk sini, dia terus terjun. Alright. In case kalau dia terus terjun, TP wajib yang korang boleh buat adalah 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000. Depends lah. Korang rasa dah 50 pit nak break even lah. Itu decision korang sebenarnya. Sebab kalau nak tarik, nak cari TP area yang okey, sebenarnya dekat supply and demand area. Contoh macam sekarang So, tadi dekat H4 aku marking. So, aku buka H1. Right. So, dekat H1, so dekat sini kan, kat sini dia masuk. So, kita boleh layer sampai sini. Ini adalah tempat base dia, base TP1. Lepas tu ini TP2. Maksud korang cari base mana-mana yang ada base. TP3, TP4, okay, TP5, TP6. TP6 bawah sekali lah ni kat sini. Okay. So, dekat sini korang boleh decide TP korang kat mana. Okay. So, dalam situasi sekarang nak cerita dalam situasi lagi satu lah. Tadi yang kalau masuk terus terjun kan. So, situasi kalau masuk tiba-tiba kita floating. Right. Bila floating macam ni, korang layer je. Layer. Tapi sebelum korang layer, korang tengok belah kiri korang. Okay, tengok belah kiri korang. Dekat mana tempat yang best untuk korang layer. So, carilah dekat belah tepi-tepi ni ada panggil base lah. Ada base. Sebab korang dah masuk dalam zone yang memang cantik untuk sell. So, korang tengok je belah kiri. Mesti ada base. Mesti ada base yang korang agak lah yang cun macam mana. Contoh macam situasi sekarang. Mungkin dekat sini contoh full margin level dekat area sini. So, kalau korang panggil precise korang punya entry. So, dekat sini boleh jadi korang punya entry. Area sini. Dekat shadow ni. Okay, lepas tu, korang tengok tepi lagi. Dekat sini korang boleh marking. Ni adalah korang punya entry yang kedua. So, dekat sini ada lagi. Itulah cara kita nak entry. So, tak payah nak pening-pening kepala, pak. Masuk dekat sini. Atau dorang masuk dekat area full margin level ni.
price cucuk naik atas sampailah dia terus dekat area yang kita marking ni. So gunakan look to the left untuk carilah tempat-tempat yang best untuk entry. Okay, so dekat teknik stop loss senipis iman ni. Okay, teknik stop loss senipis iman ni jarang-jarang jumpa. Jarang-jarang jumpa. Okay, tapi kalau ada memang kena rembat lah. Okay, so macam biasa kita akan buka lah dekat mana-mana time frame, mana-mana pair. Tak kisah apa-apa. Contoh macam situasi sekarang ni, price turun laju, so kita tarik Fibo. Yang ni tak sampai lagi. Dekat sini kita dah boleh entry. Marking lah. Marking macam ni. Lepas tu first entry kita dekat area sini. Satu. Area sini lah. Satu. Sini area nombor 2. 2. Tak ada lagi base. Ambil atas sekali. 3 atas sekali. Okay. So senang je. Tak ada pening kepala. So tak apa. Aku bagi contoh untuk stop loss senipis iman. Dia sama. Konsep yang sama. Semuanya kan. Semuanya contoh stop loss senipis iman tu. Korang dah marking zone kan. Macam tadi kan. Dah marking zone kat sini. Dah marking semua yang dekat sini. Tiba-tiba dia tiba-tiba market tu dah naik sampai sini. Dia tembus lagi. Sampai kat atas ni. Kat atas ni lah. Dekat base yang atas sekali kat sini. Okay. Okay. Kalau korang nak guna stop loss senipis iman ni, kat sini korang boleh full margin. Yang tadi aku pakai Fibonacci level ni, yang nama tempat full margin ni, ini adalah just nama je. Aku boleh tukar full margin ni sebagai first entry apa semua. Tapi yang full margin betul-betul dekat sini. Full margin ni, full margin dengan SL senipis iman ni, dekat sini lah dia. Sini, and then stop loss 10 pip. Korang tarik lah stop loss 10 pip kat sini. Masuk entry sini. Letaklah hentak pun sekali banyak pun. Tapi dengan syarat macam ni. Dengan syarat market tu, masa dia masuk, tak ada satu price pun cuba untuk keluar. Bukan cubalah, memang dah keluar. Kalau dah keluar tu memang dah tak valid langsung yang dekat atas ni. So let's say dia masuk sampai dah dekat dalam ni, naik atas. Sini korang letaklah lot paling maksimum. Stop loss atas ni. Contoh korang letak lot maksimum. Katalah satu lot untuk ekor 1000. Stop loss kat sini. Baru berapa? Baru stop loss dalam $200. Okay. So kalau dia pergi dekat patah balik dekat area yang sini. Dekat full margin level ni. Dah lebih kurang dalam 1/3 korang punya trade ni. Tapi tak apalah. Aku bagi contoh yang aku akan cuba cari kejap Okay. Itu tadi. Alright. Korang nampak tak kat sini? Mana tadi? Alamak, hilang pula. Okay. Nampak tak? Dekat sini price naik, turun. Masa dia naik, kalau dia turun, kita boleh cari peluang buy. Okay. Masa dia naik, kalau dia turun, sampai kita punya area di sini, so kita boleh cari peluang buy. Tapi dia tak jejak. Okay, tak apa. Dia tak jejak dekat area yang full margin yang kita nak ni untuk kita buy ni. Tak apa, dia tak sampai kan? Tak apa. Dah ambil terus. Kita agak lah rasa dia nak naik. Dia dah start buat kenaikan ni. So terus tarik Fibonacci daripada sini ke sini untuk kita cari peluang sell. Alright. So masa kita nak cari peluang sell tu, ini adalah zone kita. So kita entry. Okay, zone kita entry kat sini. So macam aku cakap tadi, untuk stop loss senipis iman ataupun full margin. Zoom in sikit. Alright, tengok total price ni daripada sini dia masuk sampai dekat kita punya entry zone, iaitu full margin level dengan legendary shadow ni. Sampai sini dia tembus. Price tembus kerja apa? So macam aku cakap, untuk teknik full margin ataupun stop loss senipis iman, dia akan tangkap dekat sini. Base dekat sini. Base dekat sini. Nampak tak? So korang guna teknik stop loss senipis iman ni, masuk kat ni entry lebih kurang dalam entry zone lebih kurang dalam 12 pip, campur stop loss kurang 10 pip atas ni.
So total untuk margin trade ni dalam lebih kurang dalam 22 pips punya stop loss. 22 pips punya stop loss ni korang tampak tak dia pergi berapa pip? 86 pips. Okay, 86 pips. Then contoh dia dah masuk kat sini kan, kita main time frame H4. So carilah base H4 kat sini, kita dah boleh exit. So kalau kata dia nak terjun lagi, kita boleh marking kat sini TP2. Sampai tak? Oh, tak sampai. Tapi tak apalah. Yang penting TP1 kita dah sampai. So TP2 okay. So aku bagi contoh lagi sebab dia perlukan, aku perlu tunjuk banyak contoh supaya korang clear sini. Alright, so sekejap Okay. Price turun, naik sikit. So tak boleh lah. Tak boleh nak entry lah. Sebab apa tak boleh nak entry? Sebab naik sikit sangat. Sebab kalau kita tarik Fibo pun tak sampai pun dekat layer 1 ni. So tunggu dia buat momentum. So dia turun. Dia buat turunan laju kan. Laju turun, naik atas. Kalau naik ke atas ni, tarik Fibonacci. Sebab kita nak sell, kita kena tarik Fibo daripada bawah ke atas. Kalau kita nak buy, kita kena tarik daripada Fibo dekat atas ke bawah. Okay. So daripada bawah ke atas, kita nak cari sell, standby. Nampak tak? Tu dia. So entry kita dekat dalam legendary punya zone, sampailah kat full margin punya zone. Nampak? Dapat tak sini? Berapa pip dapat? 120 pip. Stop loss sini memanglah besar, tapi at least kalau kata korang pandai trade, dah running 50 pip, takkanlah korang nak ambil TP dalam 10 pip, 20 pip. Entry bukan main jauh lagi, takkan nak ambil sikit. Okay. So korang juga boleh guna TP level kan. TP level contoh dah entry sell sini, TP level pakai layer 3, layer 2, layer 1. Biasa aku akan ambil dekat sini lah. Biasa kalau aku masuk macam ni, dah masuk sini kan, cantik kan. Dia masuk, dah terus keluar. TP budget aku kat sini, layer 1 ni, 0.618 level Fibo. Itu entry TP aku yang paling cantik lah. Point TP aku yang paling cantik. Biasanya lepas dah running dalam 20-30 pip, aku akan break even. Biar hantar dia lagi ni. So, contoh macam ni yang layer. So kat sini dah boleh sampai dekat 30 pip, break even, terus terjun 120 pip. Ataupun kalau korang nak main base, dekat sini boleh ambil TP, sini boleh ambil TP 1. Okay. TP 2. Nampak betul TP 2 ngam-ngam. Jauh sangat. Tapi tak apa, lepas tu macam ni bila harga tu dah patah balik, dah turun, patah balik ni dah tak valid setup ni akan kira tak valid selepas entry yang kedua, wave yang kedua. Contoh dia dah price turun, naik, dia keluar kan, dia masuk balik, jangan masuk. Kita hanya masuk yang first, orang panggil first hand lah, first hand. Kita tak nak yang second hand punya. First setup tu memang kita kena kasih rata punya. Okay. So apa, aku bagi lagi setup. last kita cari dekat GU je. Butterfly. Alright. Nampak tak GU? GU ada momentum kat sini. Momentum turun, naik. So kalau kita ambil kat sini, nampak tak? Dekat area sini sup terjun 50 pip. Korang decide lah macam mana pun. Decide. Pulang pada korang. Okay, aku nak cerita yang bukan nak cerita yang ni sangat. Aku nak cerita yang ni, keturun ni. So kita nampak ada sebatang dia naik kan. Ada zigzag ni sebatang naik ke atas kan. Terus tarik Fibonacci. Terus tarik Fibonacci. Entry dalam ni. Okay.
Okay, teknik tangkap shadow ni biasanya dia dekat legendary shadow ni lah. Biasanya dekat legendary shadow ni mesti tinggal shadow. Kebiasaannya tinggalkan shadow. Kebiasaannya. Contoh macam kat sini tadi walaupun ni second hand tapi dekat sini dia akan tinggalkan shadow. Korang kena, kalau korang nak try entry letak SS 10 pip 15 pip boleh lah. Tapi second hand ni aku tak recommend tapi tak apa, biarkan abaikan tu. Aku just nak tunjuk setup supaya korang bila ulang-ulang, kalau tak faham boleh ulang-ulang video ni banyak kali, so korang boleh lah tangkap So kita punya zigzag sekarang pacak sini. Lepas tu dia start turun kan. So, terus tarik fibo daripada atas sini sampai ke sini. Alright. So dekat sini kalau kita letak buy limit order kat sini, so kat sini kita dah dapat lebih kurang dalam 30 pip. Tapi kalau kita biarkan dia sampai dekat legendary shadow, so dia run balik, kita dapat lebih kurang dalam 150 pip, and then kita punya stop loss lebih kurang dalam 60 pip macam tu. Okay. So tak apa. Jangan risau. Aku bagi contoh banyak. Okay, ni shadow paling tinggi. Okay, ni bukan shadow paling tinggi lah. Ni highest price. Korang nampak kat sini kan highest price kan. Kalau dia nak tembus yang ni, biasa dia takkan tembus dengan senang lah. Dari sini, dia nak tembus terus, dia takkan tembus dengan senang. Okay. So, ambil peluang kat sini untuk cari buy. Terus marking. Dapat lah sini shadow. Pop. Kat sini lihat dekat TP last kat sini. Ataupun nak biarkan pun boleh, tak ada masalah. TP terpulang. Dia biasa macam kalau aku macam ni, aku break even je. Break even ni mostly memang akan hit lah break even tu. Tapi kalau satu dua pair tu kalau setup tu menjadi dia terus fly ataupun terjun, boleh pergi 1000 pips macam tu lah. Dia atas rezeki lah. Rezeki ni kita boleh nak ni kan, nak jangka kan. Okay, so ni kita dah dapat entry. Dah jalan. So biarkan lah, tak cari. Alright. So macam dekat sini lah. Ya, okay, sebelum market belah sini, jadi sudah dia aku buat market belah sini dulu kan. So kat sini kita nampak sini ada highest price. So kalau dia nak turun break belah sini, dia takkan break dengan senang lah. Wajib buat retracement dulu. So tariklah fibo. Dapatlah kat sini entry full margin. Entry full margin. Stop loss lebih kurang dalam 10 pip. Hit tak stop loss? Tak hit pun stop loss. Lebih kurang dalam 2 pip lagi nak hit stop loss. So kalau letaklah stop loss lebih kurang dalam 10 ke 20 pip, kita pulang lah. Agak-agak lah kalau korang rasa nak hold. Tapi janganlah over sangat letak stop loss 50 pip. Jangan. Letaklah 10-20 pip dah okey. Okay. So kat sini korang full margin. Bam. Dapatlah 140 pip. Lepas tu kat sini dia kita dah fly. Lepas tu dia turun balik. Kita dah ada marking zigzag ni. Tarik lagi. Dapat lagi entry sini. Okay. Senang je. Right. Jom. Cek pair lain lah. Biasa pair apa orang selalu pakai? GJ Right. GJ nampak. Sini kalau nampak wave 1 2 3. Contohlah 1 2 3. Ambil lah kita pening-pening kepala wave ni. Dah settlekan dah. So tarik Fibonacci. So dekat sini price naik atas, so kita nak cari peluang sell. Guna Fibonacci retracement, tarik pada bawah ke atas. Tarik marking zone kita. Letak sell limit 1, sell limit 2, sell limit 3. Sell limit 1 kena pom terus 80 pip. Tak payah pening-pening kepala. Senang je nak cari entry ni dalam forex. Tapi korang jangan share lah teknik ni. Okay? Teknik ni aku kaji Mana ada orang guna teknik macam ni? Korang pernah jumpa ke kat YouTube ke apa? Tak ada. Teknik ni penuh dengan kajian kata awak. So hopefully kalau korang guna teknik ni, korang pakai sendirilah. Okay? Even aku bagi signal pun aku
guna teknik ni memang banyak gila lah. Okay, contoh kat sini kita dah tahu ni highest price. So price takkan mudah untuk tembus kat sini. Dia biasa akan buat retracement. Alright, so daripada atas ni tarik Fibonacci. So entry sini. Right. Entry. Dah dapat 40 pip. Alah senang lah. Korang ni. Pening-pening bala ni. Aku dah bongkar garasi paling baik ni. Harap korang pakai ilmu ni baik-baik lah Aku buat berdolar-dolar hari-hari. Relax je. Even account 100 USD. Even account besar-besar lagi tak cerita. Okay. Aku cuba bagi setup yang simple lah kat korang. Contoh pada sini. Price naik, turun, naik, break yang ni. Terus tarik Fibo. Kan cantik tu. Pak. Kan cantik tu. Contoh lah dekat sini. Masa dia naik ni korang tiba-tiba rasa nak tarik Fibo dari sini ke sini. Dapat juga. Hit stop loss tak? Tak hit stop loss. Even korang entry dekat mana tadi? Mana yang sini? Even korang entry kat sini tadi. Walaupun floating, korang layer lah. Dia stop loss 10-20 pip kan? Lepas tu naik balik. Dia naik balik, dah biru yang dekat atas ni, yang first entry ni, buy limit kat sini. Dah biru, korang close lah yang atas ni. Bawah ni korang break even. Barulah orang kata pandai manage korang punya trade. Cara trade. Okay. Alright, rasanya tu je untuk teknik full margin, teknik SNP Siman, tangkap shadow. So mostly ni semua ni dalam Fibonacci retracement. Alright, so itu saja untuk video kali ni. Harap segala teknik aku bagi kat dalam selama aku mengajar ni, harap korang simpan lah baik-baik dan pakai lah elok-elok. So kalau kata ada orang nak curi ilmu, nak minta kau ajar dia orang ke, suruh je dia orang PM aku, nanti aku akan ajar lah dia orang. Korang tak payah ajar kan, korang ajar kan melalut nanti, tak apa, pure. Korang pakai sendiri, biar aku buat kerja aku, korang buat kerja korang. Simple je. Alright, so itu saja untuk video kali ni. Jumpa di next video terakhir. Yang terakhir ni penting nanti aku akan penerangan lah. Terakhir ni memang boleh kata penting jugalah. Okay, so kita jumpa di next video nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.